Katakan anda diberi pilihan. Anda harus menyiapkan satu projek khas di dalam 30 hari. Dan sebagai bayaran, syarikat memberi anda dua pilihan. Pilihan pertama, anda akan dapat 1 sen sahaja pada hari pertama, tetapi jumlah itu akan digandakan dengan 2 setiap hari berikutnya. Dan anda akan dapat jumlah akhirnya sahaja setelah hari ke-30. Ini bermakna, pada hari pertama jumlahnya 1 sen, hari kedua ia menjadi 2 sen, hari ketiga ia menjadi 4 sen, dan seterusnya sehingga hari ke-30. Ataupun, anda boleh memilih pilihan kedua, iaitu anda akan mendapat bayaran pukal sebanyak 1 juta ringgit selepas hari ke-30. Jadi, pilihan manakah yang anda akan pilih? Jika anda tidak berapa mahir dengan compound interest, anda akan memilih pilihan kedua, yang 1 juta ringgit tu. Tetapi, jika anda memilih pilihan pertama, anda akan dapat bukan 1 juta, bukan 2 juta, tetapi 10,737,418 ringgit dan 24 sen secara tepatnya. Bagaimana jumlah ini boleh menjadi begitu besar, sedangkan ia cuma bermula dengan 1 sen? Inilah yang dipanggil compound interest. Orang bijak Albert Einstein pernah berkata yang compound interest merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Siapa yang memahaminya akan mendapat keuntungan darinya, dan siapa yang tidak akan membayarnya. Jadi, apakah sebenarnya compound interest? Compound interest juga dipanggil interest di atas interest atau faedah di atas faedah. Untuk lebih memahaminya, mari saya beri contoh compound interest berbanding simple interest. Katakan anda meletakkan wang anda sebanyak RM1,000 dalam satu pelaburan dan syarikat itu memberitahu yang anda akan dapat RM100 setiap tahun. Ini dipanggil simple interest. Jadi, untuk contoh ini anda akan dapat RM100 untuk tahun pertama, tambah dengan wang pokok anda RM1,000, menjadikan jumlah wang anda RM1,100. Pada tahun kedua, anda akan dapat lagi RM100. Jadi, wang anda sekarang akan menjadi RM1,200. RM1,000 daripada wang pokok anda, RM100 daripada keuntungan tahun pertama, dan RM100 lagi daripada keuntungan tahun kedua. Jadi, selepas 10 tahun, anda akan dapat RM100 kali dengan keuntungan 10 tahun, iaitu RM1,000. Campur dengan RM1,000 wang pokok anda, menjadikan jumlah keseluruhan wang anda menjadi RM2,000 pada akhir tahun ke-10. Sekarang, mari kita lihat satu lagi contoh. Katakan syarikat tidak memberi RM100 setiap tahun, tetapi syarikat memberikan keuntungan 10% setiap tahun. Jadi, pada akhir tahun pertama, anda akan menerima 10% daripada RM1,000. Anda akan dapat RM100. Jadi sekarang, baki anda ialah RM1,100. Pada tahun kedua, anda akan memperolehi lagi 10%. Tetapi bukan daripada RM1,000, sebab baki anda bukan lagi RM1,000, tetapi sudah menjadi RM1,100. Jadi, 10% daripada RM1,100 ialah RM110. Jadi sekarang, baki anda ialah RM1,210. Inilah yang anda akan dapat selepas 10 tahun. Anda akan dapat RM2,593.74 berbanding cuma RM2,000 dengan simple interest. Jadi, lebih lama tempohnya, lebih banyak ia akan naik. Sama seperti kesan snowball yang turun bergolek. Bagaimana kita boleh mengira compound interest ini? Kita boleh mengiranya dengan menggunakan formula ini. A mewakili jumlah amount yang kita akan dapat, P mewakili prinsipal atau modal pokok kita, R mewakili interest rate atau kadar faedah dalam titik perpuluhan. Contohnya, jika faedahnya adalah 10%, maka R-nya adalah 0.1.
N mewakili berapa kali faedah berulang dalam setahun dan T mewakili masa. Contohnya, jika pelaburan anda ialah RM1,000 dan faedahnya ialah 10% setahun dan anda mahu mengira jumlahnya selepas 10 tahun, ia ditulis seperti ini. Mungkin anda perlukan kalkulator atau kertas untuk mengira formula ini. Tapi, ada satu cara yang kita boleh gunakan untuk membuat anggaran jumlahnya, iaitu menggunakan Rule of 72. Rule of 72 adalah cara ringkas untuk mengetahui berapa lama sesuatu pelaburan itu akan menjadi 2 kali ganda, dengan syarat interes tahunannya adalah tetap. Kita hanya perlu bahagi 72 dengan peratus interes keuntungan tahunan. Pelabur boleh dapat menganggar berapa lama diperlukan untuk jumlah modal pokok tadi berganda menjadi 2 kali ganda. Contohnya, jika kadar interes adalah 8% setahun, berapa tahunkah yang diperlukan untuk pelaburan RM1,000 menjadi RM2,000? Anda hanya perlu membahagi 72 dengan kadar interes iaitu 8. Jadi, 72 bahagi 8. Jadi, ia akan memakan masa lebih kurang 9 tahun untuk modal pokok RM1,000 untuk menjadi RM2,000. Cara ini adalah sangat berguna jika anda perlu mendapatkan anggaran kiraan compound interest dengan cepat.